Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam budaya diucapkan kepada anda semua. Bersua kita sekali lagi di halaman Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah bagi program Jom Belajar dalam Talian. Diharapkan kepada anda semua yang sedang ataupun baru saja mengikuti kami di halaman Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah dan juga seluruh rakyat Malaysia di luar sana berada dalam keadaan sehat hendaknya. Pada minggu ini, program Jom Belajar telah pun masuk ke siaran yang keempat. Untuk makluman anda yang terlepas dengan siaran sebelum ini, JKKN Sabah telah menyiarkan program Jom Belajar mengenali lagu rakyat, mengenali alat muzik tradisional iaitu sompoton dan juga mengenali permainan tradisional iaitu gasing. Jika anda ingin menonton semula siaran itu, bolehlah melayari YouTube JKKN Sabah Official dan jangan lupa untuk subscribe YouTube JKKN Sabah Official. Kekayaan budaya seni persembahan teater tradisional membuktikan bahawa pentingnya generasi muda memelihara khazanah warisan turun-temurun. Justru itu, pada hari ini, Jom Belajar akan menampilkan seorang lagi jurulatih seni budaya negara JKKN Sabah dalam bidang teater, iaitu Puan Asnia Bakri yang akan berkongsi bersama-sama kita apakah itu teater tradisional. Pastikan anda terus menonton sehingga ke akhir rancangan dan jangan lupa like dan share program Jom Belajar ini agar kita berkongsi ilmu ini kepada masyarakat di luar sana. Assalamualaikum dan salam seni. Saya Hasnia Bakri, jurulatih seni budaya negara untuk bidang seni teater. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit info tentang teater tradisional di Malaysia. Teater merupakan suatu karya seni gabungan daripada pelbagai cabang seni seperti lakonan, tarian, muzik dan seni visual. Dalam pada itu, seni teater juga menggabungkan unsur-unsur audio, visual dan kinestetik yang meliputi bunyi, suara, muzik, gerak, bahasa badan serta seni rupa. Kewujudan teater tradisional ini bukan baru, tetapi teater tradisional merupakan media hiburan zaman dahulu dan telah diperkembangkan turun-temurun dan dipopularkan dari satu generasi kepada generasi lain sejak berabad-abad lamanya sehingga disifatkan sebagai tradisional. Teater-teater tradisional terlalu rapat kaitannya dengan agama, mitos, falsafah dan sistem mistik serta corak budayanya. Di samping itu, dari segi artistiknya, mempamerkan adunan luar biasa seni muzik, tari, kekaguman, dan drama. Kaedah dan teknik persembahan sebegini memang ketara perbezaannya dengan cita rasa teater zaman moden. Seterusnya, mari kita intai apa kata sahabat-sahabat saya mengenai bentuk-bentuk teater tradisional di Malaysia. Mak Yung dikatakan berasal daripada sebuah keluarga yang tinggal di sebuah tempat yang terletak di pantai timur Tanah Melayu. Keluarga tersebut terdiri daripada si ayah, Pak Yung, si isteri, Mak Yung dan si anak, anak Yung, telah menciptakan permainan ini untuk menghiburkan hati mereka. Apabila permainan ini sampai ke pengetahuan raja, mereka diperintahkan untuk membuat persembahan di istana. Oleh sebab raja terhibur dengan persembahan itu, maka raja menamakan persembahan itu sebagai permainan Mak Yung. Mak Yung merupakan teater tradisional Melayu yang menggabungkan elemen muzik, lakonan, tarian dan nyanyian, ritual, mimos dan lelucon diterapkan secara bersepadu sepanjang aliran penceritaannya. Jika dilihat dari sudut keseluruhan persembahan, Mak Yung juga boleh dianggap sebagai
teater berbentuk musical, dan jika dilihat dari sudut tariannya, Mak Yum boleh dianggap sebagai teater tari tradisional Melayu. Persembahan Mak Yum dibangunkan menggunakan satu struktur penceritaan yang tetap walaupun jenis-jenis cerita adalah berbeza. Peringkat persembahan Mak Yum yang lengkap mengandungi upacara, buka panggung, menghadap rebab, raja memanggil peran, pecah cerita, dan tutup panggung. Khadijah Awang atau lebih dikenali dengan panggilan mesra Makja merupakan primadona Mak Yum yang dilahirkan pada tahun 1941 di Lubuk Kawah, Pasir Mas, Kelantan. Penglibatan beliau dalam kesenian bermula sebagai penari istana pada tahun 1965. Putih! Alamak, Putih lupa basuh baju. Putih ke sungai dulu ya. Pergi dulu. Padan muka Putih kena basuh baju. Nih, Merah ceritakan tentang wayang kulit. Pengaruh wayang kulit dikatakan berkembang di sekitar selatan Thailand dan Jawa, di sebelah timur serta utara semenanjung Malaysia seperti di Kelantan, Kedah, Perlis, dan Terengganu. Wayang kulit merupakan persembahan yang terhasil daripada permainan cahaya dan bayang. Bayang terhasil daripada boneka yang diperbuat daripada kulit lembu, kerbau, atau kambing. Terdapat 4 jenis wayang kulit di Malaysia, yaitu wayang kulit Gedek, wayang kulit Kelantan, wayang kulit Jawa, Purwa, dan wayang kulit Melayu. Persembahan teater wayang kulit diketuai oleh seorang tok dalang yang menjadi pencerita, pengucap dialog untuk watak-watak, dan mengetuai ensemble muzik. Tok dalang menggerakkan boneka wayang kulit di sebalik kelir, yaitu layar diperbuat daripada kain putih. Lampu digantungkan di antara kedudukan tok dalang dan boneka untuk menghasilkan bayang. Pada masa dahulu, wayang kulit dipersembahkan untuk tujuan ritual dan juga hiburan. Kini, tujuan persembahannya untuk hiburan sahaja. Tapi, kini semakin pupus sebagai sebuah seni persembahan yang bermain dengan cahaya dan bayang. Tok dalang Hamzah bin Awang Ahmad atau lebih mesra dikenali sebagai Pak Hamzah merupakan tokoh dalam wayang kulit yang tersohor di Malaysia. Beliau dilahirkan di Kampung Kebakar, Wakaf Baru, Kelantan. Beliau meminati wayang kulit ketika berusia belasan tahun melalui pemerhatian kesenian ini di sekitar kampungnya. Putih! Oh Putih! Tapi pintu tunan ngaranku noponga hominodun. Hari ini saya akan menceritakan tentang teater bangsawan. Istilah bangsawan merujuk kepada individu yang mempunyai darah keturunan raja dan juga kelompok yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam lingkungan masyarakatnya. Sehingga ke hari ini, istilah bangsawan kekal digunakan untuk menggambarkan sebuah bentuk kesenian yang menggabungkan pelbagai elemen teatrikal dengan mengemukakan kisah-kisah mengenai raja-raja. Bangsawan juga merupakan satu bentuk kesenian yang menggabungkan elemen-elemen lakonan, nyanyian, musik, dan tarian. Sejak lebih 100 tahun yang lalu, bangsawan juga telah dikenali sebagai satu bentuk teater yang menggunakan tirai latar, dipersembahkan dalam lakonan stylized, serta diiringi dengan pengucapan berirama. Bangsawan dipercayai diadaptasi daripada persembahan wayang Parsi di India. Ia dibawa masuk ke tanah Melayu sekitar tahun 1870-an oleh kerajaan British yang memerintah negara ini pada waktu itu.
tirai-tirai yang dilukis, kisah-kisah yang dramatik, lagu dan nyanyian yang menghiburkan, serta lakonan dan tarian yang mengasyikkan menjadikan bangsawan sebagai satu bentuk hiburan yang sempurna. Konsep buat baik dibalas baik dan buat jahat dibalas jahat merupakan pengakhiran yang sempurna dalam hampir semua kisah bangsawan. Ia menjadikan bangsawan dikenali sebagai satu bentuk kesenian yang memaparkan nilai-nilai moral yang tinggi. Cerita mitos dan legenda serta cerita adaptasi film klasik antara repertoire bangsawan di Malaysia. Abdul Rahman bin Bakar atau lebih dikenali sebagai Rahman B merupakan penerima anugerah seniman negara yang ke-6 di atas sumbangan beliau yang berterusan dalam seni bangsawan. Rahman B sendiri telah memulakan kegiatan lakonannya dalam persembahan bangsawan sejak berusia 8 tahun lagi. Pemaparan adat istiadat adalah merupakan sebuah ciri yang unik dalam kesenian bangsawan. Kebiasaannya, adat istiadat ini melibatkan dua aspek, yaitu adat berpakaian dan bertutur serta adat menyembah raja. Tasmat merupakan elemen kesan khas atau disebut sebagai unsur kekaguman dalam sebuah persembahan bangsawan. Tasmat akan menunjukkan kemegahan sesebuah produksi menerusi penciptaan unsur keajaiban di atas pentas. Tasmat bertujuan menimbulkan perasaan kagum dan teruja dalam hati penonton. Di Sabah, terdapat pelbagai kisah yang menarik yang boleh dijadikan kisah dalam teater bangsawan. Antaranya, Monsompiat, Kisah Telaga Tujuh, Legenda Goa Gumantong, Hominodun, Antano, Nunuk Ragang, Legenda Batu Supirak, dan Legenda Arun Salamia. Inggalanku Antano. Hari ini saya akan menceritakan apakah itu teater ritual. Teater tradisi Malaysia juga kebanyakannya berasal dari persembahan ritual. Kebanyakannya terdiri daripada ritual perubatan, ritual tolak bala, ritual kesyukuran dan memohon rezeki. Antara contoh-contoh teater tradisi Melayu yang berasaskan ritual adalah seperti ulet ayam, main putri, kuda kepang, dan menorah. Teater tradisional Melayu ini menyimpan identiti dan pemikiran masyarakat pengamal dari segi ideologi, persembahan, dan pelaksanaan elemen-elemen teatrikalnya. Teater tradisional Sabah turut mempunyai sejarah asal-usul perkembangan yang sama, yaitu terbahagi mengikut fungsi dan kepercayaan etnik pengamalnya. Teater tradisional di Sabah dianggap bermula melalui acara ritual dan upacara-upacara pemujaan. Teater tradisional yang ada pada hari ini merupakan kesinambungan teater tradisi masa lampau dengan acuan budaya dan identiti etnik masing-masing. Seni persembahan tradisional terbentuk ekoran wujudnya kepercayaan manusia terhadap ritual daripada kepercayaan animisme yang merujuk kepada suatu kuasa halus atau roh dari alam gaib yang dipercayai menetap dalam setiap benda hidup dan bukan hidup di alam ini. Sabah sememangnya terkenal dengan khazanah Sabah, budaya warisan yang meliputi
konsep ritual yang perlu digali sedalam-dalamnya. Masyarakat pengamal ritual ini pada kebiasaannya akan bertemu dengan perantara apabila mereka sakit ataupun ditimpa musibah yang dikaitkan dengan kepercayaan terhadap kuasa magis dan supernatural. Dukun, pawang atau bomo yang terpilih adalah perantara kepada dua alam ini, yaitu alam nyata dan juga alam gaib. Bomo ini mempunyai pangkat dan gelaran yang berbeza-beza mengikut kepercayaan etnik masing-masing. Sebagai contoh, bomo bagi etnik dusun adalah Bobolian ataupun Bobohizan. Ombok bagi etnik Suluk, Lumahon bagi etnik Murut pula, Sandro bagi etnik Bugis, Ombok atau Kelamat bagi masyarakat Bajau Pantai Timur. Perubatan tradisional juga dikatakan berupaya memanggil hujan, menyuburkan tanaman, merawat kerasukan, keteguran, ketulahan, dan kebusukan. Sebagai seni kolektif, seni teater perlu dilakukan dengan penuh kerjasama supaya semuanya berjalan serentak dan seirama serta memerlukan harmonisasi dari keseluruhan kru kumpulan. Kekayaan budaya seni persembahan teater tradisional membuktikan bahawa pentingnya generasi muda memelihara khazanah warisan turun-temurun ini. Semoga info ini bermanfaat untuk semua. Sonong onsoi. Begitulah perkongsian yang telah disampaikan oleh Puan Asnia Bakri, Jurulatih Seni Budaya Negara dalam bidang teater. Merupakan seorang jurulatih Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah yang telah berkongsi bersama-sama kita mengenai apakah itu teater tradisional yang terdiri daripada makyong, wayang kulit, teater bangsawan dan juga teater ritual. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat dijadikan panduan dan ilmu kepada kita semua. Sampai di sini saja program Jom Belajar untuk hari ini, dan jangan lupa untuk bersama-sama saya pada minggu hadapan pada hari Rabu iaitu pukul 2 petang yang pastinya bersiaran di halaman Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah. Sekian dahulu untuk hari ini, yang pastinya terbaik daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah. Lindung diri, lindung semua, Malaysia menang bersama.